الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ni dapat kita menyambung kembali pengajian kitab Bughyatul Lab. Pada malam ni kita mula agak lewat sedikit oleh kerana di sini di Sungai Bayu ni hujan lebat. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kitab Bughyatul Lab juzuk yang kedua, muka surat 117. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah ia seorang yang berkuasa, dan hendaklah ia seorang yang berkuasa memeliharakan lidahnya orang yang berpuasa. Memelihara tu daripada memaki orang. Saya baca memakai, memaki orang. Gitu. Memaki orang. Dan jikalau dengan sebenarnya sekalipun, maknanya jangan. Artinya ketika mana kita berpuasa, maka hendaklah, wajiblah kita memelihara lidah kita daripada berkata-kata perkara yang dicela pada syarak. Gitu. Baik. Dan memeliharakan segala anggotanya seorang yang berpuasa. Memelihara tu daripada tiap-tiap pekerjaan yang diharamkan. Dan juga bukan kata pelihara lidah sahaja, bahkan sekalian anggotanya kena jaga juga, kena pelihara daripada melakukan perkara pekerjaan yang diharamkan oleh syarak. Dan jika dimaki orang akan orang yang berpuasa. Dan jika dimaki orang akan seorang yang berpuasa. Bagaimana kalau kita dimaki? Nah, kita yang berpuasa ni dimaki, dikata oleh seseorang yang lain. Jawab, maka hendaklah diingatkan. Maka hendaklah diingatkan di dirinya seorang, dalam hatinya seorang, bahawa ia seorang orang puasa. Itu kan. Jadi bila ada orang maki kita, ada orang kata kita, maka hendaklah kita ingat dalam diri kita, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi bila kita tahu kita berpuasa, kita tak balas lagi. Nah, kalau tidak lah, orang kata kita lah, orang maki kita sepatah, kita balas ada 10 patah. Gitu kan. Marah je kita ni. Ni oleh kerana kita berpuasa,
Bukan sahaja kita nak tahan diri kita daripada makan dan minum, daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan kita nak jaga lidah kita, anggota kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena ingat dalam hati kita, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Itu. Dan diulang-ulang akan diingatkan dirinya dalam hati bahawasanya ia orang berpuasa. Dan diulang-ulang akan akan diingatkan dirinya di dalam hatinya bahawa ia orang berpuasa. Ingatlah hati itu lah. Sebab apa? Supaya sabar ia seorang yang puasa. Tujuan kita ingat kata inni shaimun ni, sesungguhnya aku puasa, ingat dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita, supaya kita boleh sabar di atas makian, di atas ejekan dan sebagainya. Apabila kita ingat bahawa kita sedang berpuasa, ketika itulah kita sabar di atas segala makian, cacian dan sebagainya. Dan dikata dengan lidah bahawa aku orang puasa 2-3 kali. Dan niat ia seorang memberi nasihat akan orang yang memakikan dia akan seorang itu. Bila seorang maki kita mula-mula ni, step dah, ingatlah hati kita, aku sedang berpuasa. Supaya jadi sabar. Kemudian pula beritahu kat dia, aku sedang berpuasa. Puasa wajib semua, puasa lah. Puasa sunat, puasa nak riak megah lah. Tapi puasa wajib lah. Kita bercerita dia, inni shaimun 2-3 kali. Aku orang yang berpuasa. Aku orang yang berpuasa. 3 kali niat apa? Niat memberi nasihat kepada dia. Tak seperti kita sebut aku orang puasa lah. Aku hari ni tengah puasa ni. Jadi mu tak payahlah duk maki aku, tak payahlah mengumpat aku. Mengumpat maki ni dosa. Sebut lagu tu lah. Jadi kita cerita dia bahawa aku orang berpuasa ni, niat dia apa? Memberi nasihat akan orang yang memakikan dia akan seorang tu. Niat lagu tu. Itu. Sebab apa tu kita kata aku berpuasa 2-3 kali, niat kita nak beri nasihat dari dia tu, supaya berhenti ia orang memaki akan dia akan seorang. Supaya berhenti ia orang memaki akan dia akan seorang yang berpuasa, dengan niat memberi nasihat dia. Ada dengan dia. Selepas akan dia tu ada kalimah gugur, yakni dengan niat ia memberi nasihat tadi. Dia kata aku seorang yang berpuasa, aku orang puasa 3 kali dengan niat memberi nasihat tu. Supaya orang yang memaki tadi tu dia dia sedar, dia insaf. Dengan tiada niat dengan riak. Tiada dengan riak, tiada niat dengan riak. Bukan kita kata aku puasa ni kerana riak. Tidak. Niat kita kerana memberi nasihat. Kadang-kadang kita tu buat ibadah semua nak cerita korang. Aku semalam agak sampai tak lena tidur. Dia buat Bapa Ji tak lena tidur. Bapa ni Ji tak lena tidur lah. Itulah. Dia tengok Quran. Dia tengok Quran. Tak sampai hati kalau tak baca Quran. Ada kalau semalam baca tak banyak pun 12 juzuk lah. Nak menunjuk kan. Niat dia kerana nak menunjuk. Ada lah. Di sini hak dia kata sunat orang yang maki kita sebut ingatlah hati kita bahawa kita seorang yang berpuasa. Kemudian pula kita bagi tahu pada dia 2-3 kali aku orang puasa dengan niat memberi nasihat, bukan niat kerana nak riak lagi tu. Dan sum'ah ni nak memperdengarkan amalan. Sum'ah
makna nak memperdengarkan amalan. Sum'ah. Nah, ini semua sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela pada syarak. Dan hendaklah dihimpunkan antara lidah dengan hatinya seorang. Maka jika berkendak menyimpankan salah satu daripada keduanya, lidah dan hati, maka dengan lidahnya seorang. Dengan lidah itu cerita ada tu puasa ni. Sebut lagu tu niat mengenai sihat. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfathu wa la yajhalu, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun, inni sha'imun. Tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfathu wa la yajhalu, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun, inni sha'imun. Bermula puasa itu, maksudnya bermula puasa itu perisai. Nah, perisai mana pendinding daripada api neraka. Maka apabila ada seorang daripada kamu puasa, maka jangan rafas, yakni jima'. Rafas yakni jima' ni setubuh pada setiap siang hari. Yakni jima' yakni setubuh pada setiap siang hari. Pada malam hari tak apa, boleh halal lah, siang hari tak boleh. Dan jangan jahil akan dia akan puasa. Dan jangan jahil akan dia akan puasa. Maka jika berbantah akan dia akan seorang, atau memaki akan dia akan seorang, maka hendaklah dikatanya bahawa aku puasa, bahawasanya aku puasa. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil dia ni. Habis. Kerana adalah mengumpat-ngumpat dan berkata yang dusta dan memaki-maki orang dan barang sebagainya, sekaliannya itu membatalkan pahala puasanya seorang. Jadi kalau kita fikir balik, ibadah puasa kita yang telah lalu, maka kita tahulah tahap mana puasa kita ni. Adakah puasa kita sekadar berlapar, menahan lapar, menahan dahaga saja? Ataupun kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, bahkan kita jaga lidah kita, sekalian anggota kita daripada melakukan perkara yang ditegah, yang dilarang pada syarak. Inilah yang perlu kita perbaiki pada puasa yang akan datang, yang kita nak bertemu ni. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang ni, lebih kurang berapa hari lagi. Kita pun tak kawan dengan siapa, duduk dalam rumah dengan anak isteri, hak tak ada anak isteri duduk dengan kucing ya. Maka kita jagalah anggota kita daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Begitu juga Allah ni boleh berseman dalam media sosial Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Itu juga kita kena jaga supaya apa yang kita tulis, apa yang kita kata tidak menyakiti hati orang lain. Lagi tu boleh kalau tadi habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sunat bagi orang puasa itu meninggalkan keinginan yang mubah, yang harus. Sama ada keinginan itu daripada jenis yang didengarnya, seperti menyanyi nasyid, atau meninggalkan atau yang dilihat, atau yang dicium,
Atau tu bulat kan? Atau yang lepas dicium tu ada atau bulat kan? Mana seperti ia cium bawang. Cium bawang kan, cium bini kan. Atau menjabat dia, mana memakai bawang di tubuh. Atau menjabat dia, mana memakai bawang di tubuh. Maka sekaliannya itu tadilah yang disebut dengar seperti nyanyi. Ataupun yang dilihat, yang dicium, semuanya itu makruh. Jadi hak ni kita nak jaga ni lah. Pakai minyak wangi tu makruh lah. Pakai minyak wangi di tubuh ketika mana inilah kita berpuasa. Tu. Jadi katalah kita ni, maka sekaliannya itu makruh, termasuklah memakai bau-bauan pada bulan Ramadan. Begitu. Gigi pun tak payah gosok dah. Supaya kenapa? Kerana bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah. Jadi janganlah kita puasa dah kita gigi kat kawan kita lah. Ni di sisi Allah, bau mulut orang puasa lebih wangi daripada bauan kasturi lagi. Habis. Sebab apa? Kerana adalah perkara itu hak lihat tengok tadi nah. Hak apa ni, dengar, lihat, cium, lepas tu menjabat tadi tu, mengambil lazat dan syahwah yang terpatut dengan hikmah orang puasa, maka kita tinggalkan. Tu dengan nasyid, nyanyi dan sebagainya, melihat, lihat perkara yang kena dengan nafsu lah, ataupun yang dicium pakai minyak wangi dan sebagainya, maka kita tinggalkan kesemuanya, sebab kita sedang berpuasa. Begitu. Maka sayugianya hendaklah ia seorang jauhkan dia akan perkara itu hak tadi tu, supaya tercapai ibadahnya seorang atas wajah, atas jalan yang akmal pada zahir dan batin. Bukan sekadar kita puasa zahir, bahkan batin kita pun turut berpuasa. Tu. Sebab tu tadi Ustaz sebut dah, kita bukan sekadar nak dapat lapar dan dahaga saja, bahkan kita nak pahala kita puasa. Jadi bila kita nak pahala kita puasa tu, bukan sekadar kita berlapar, dahaga, bahkan kita nak jaga seluruh tubuh, anggota tubuh kita daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita mengaji gitu. Dan sunat meninggalkan berbuang darah dengan berbekam. Berbekam tu jangan baca birabbikum, berbekam. Sunat juga di bulan Ramadan, waktu kita berpuasa, jangan kita berbekam. Sunat itu. Malam tak apalah, ni tengah hari ni. Sunat jangan berbekam. Dan berpetik supaya keluar berkhilaf ulama yang membatalkan puasa dengan berbekam atau berpetik. Nak bekam kalau ni tak apa. Dan lagi mendhaifkan, melemahkan badan, maka iaitu berbekam, berpetik, kola al-fasdu dan sebagainya, makruh kata khilaful aula. Jadi maknanya ketika mana kita berpuasa nanti di bulan Ramadan, maka jangan kita berbekam, berpetik, al-fasdu dan sebagainya, jenis buang darah tu semua. Kenapa? Kerana mendhaifkan, melemahkan anggota tubuh kita. Dan sunat meninggalkan memamuh getah. Daripada upama luban. Luban ni apa dia ni? Atau lainnya, kerana yang demikian itu menghipungkan aliu. Getah gua tak makan, tapi menghimpun aliu. Maka jika dipertelannya getah, batal puasanya atas satu qaul. Dipertelannya aliu. Maka jika dipertelannya aliu, batal puasa atas qaul, satu pendapat.
dan jika diludahkan nyonya liur menambahi dahaga ia seorang, maka sebab itulah sebab kata mana? Sebab kata menambahi dahaga makruh yang demikian itu memamah getah tu. Dan jika tiada bercerai getah itu dengan memamahnya serta air liurnya, atau bercerai lagi bercampur dengan air liurnya dan tiada telannya air liur yang bercampur itu, dan jika tiada seperti yang demikian itu tiada bercerai air getah tadi semua, maka haram lagi batal puasanya seorang dengan telan akan dia tu. Jadi hak kata hak makruh tadi mamah getah sekiranya mana? Sekiranya tadi tiada bercerai air getah tu. Tapi kalau tertelan getah tu atau warna getah tu ke apa rasa getah tu tentu batal. Tentu batal. Jadi maknanya semata-mata getah tak tertelan apa tak telan air, tak telan apa, cuma air liur je. Setengah kaul kata membatalkan puasa juga. Jadi sebab itulah jangan kita buat. Dan sunat meninggalkan merasakan makanan. Sunat juga tinggal merasakan makanan. Jadi orang biasa masak ni, dia pandai agak dah gula banyak mana, garam banyak mana, dia pandai agak dah sebab selalu dia masak. Tapi kalau orang yang tak cekap lagi masak, dia nak kena rasa dulu. Rasa ni mana kita kecap dengan lidah sikit lah, lalu kita ludahkan kembali gitu. Dan lainnya kerana yang demikian itu rasa merasakan makanan makruh sebab takut sampai ia makanan tu kepada kerongkongnya seorang atau ditelannya seorang akan makanan, sebab ghalib, sebab menang syahwahnya, inginnya seorang. Dah makanan dah rasa lagi nak telan tu banyak. Sebab itulah kena tinggal. Takut membawa kepada telan atau makan tu saja. Maka jikalau berkendak ia seorang yang puasa kepada memamahkan makanan, kanak-kanak, tiada makruh memamahkan dia akan makanan kanak-kanak. Lah ni tak payah blender budak-budak nak makan nasi air ke blender lah. Zaman dulu tak ada blender, kena mamah lah. Zaman ni blender tumbuk boleh lah. Dan sunat meninggalkan mengucup ke bukan mengucup. Dan sunat meninggalkan mengucup atau mencium isteri. Cium isteri bulan puasa sunat kita tinggal. Kerana apa? Kerana makruh. Kalau cium bukan isteri kita, bukan suami kita, yang tu dulu lagi haram ni. Tu. Cium marka tak boleh cium gambar marka sama tak? Buat modal atau gundiknya atau hambanya seorang dan berpeluk-peluk tak boleh ke. Ni hak mengaji ni dok rasa ramai hak ni lagi kalau anak murid Sungai Bayu tak nikah lagi, nama apa Siddiqin, Ashraf, Syauqi, Haziqah, apa dia lagi tu, Izzati lah, apa tu Masyita, Wahida, semua tak nikah lagi jadi jangan nak berpeluk peluk bantal tak apa. Dan berdakap peluk tak? Dakap peluk tak? Peluk. Dan menyentuhkan dia akan isteri. Jangan sentuh isteri. Dan menyentuhkan dia akan isteri. Kata tadi tu kata apa? Jangan sunat meninggalkan mengucup, berpeluk, dakak semua ni tu. Kaidah jika tiada takut izal. Jika tiada takut izal, tu. Jika tiada takut keluar air mani. Maknanya hak makruh tadi tu, dia yakin kalau dia cium, kalau dia peluk, kalau dia dakak, kalau dia sentuh tak keluar air mani. Retinya kita saya peluk
bantal je ustaz. Peluk bantal tak apa Syauqi. Tapi yang tak bolehnya kalau Syauqi peluk bantal, lepas tu bayangkan perempuan tu tak boleh. Tu. Peluk kucing, kucing pun sama. Peluk kucing, Hazikah kata peluk kucing boleh tak? Sama juga lah. Kalau peluk kucing, niat Syauqi lah ni. Sama juga lah. Jadi maknanya yang makruh tadi kalau dia yakin tidak izal. Tapi kalau dia yakin kalau dia peluk kena pucuk kena cium izal, itu pun dah haram. Itu. Dan haram jika takut akan jima'nya nyonya seorang atau izal atau keluar mani nyonya seorang, kerana adalah yang demikian itu mana? Jima' atau izal. Sebab ia yang demikian itu pada membatalkan puasanya seorang. Jadi batal puasa seorang lah. Jadi fahamnya hak kata makruh. Makruh peluk cium isteri dari atau suami dari, dakak isteri dakak suami. Sekiranya yakin tiada izal, tiada keluar mani. Tapi kalau yakin izal, yakin keluar mani, tu, maka itu membatalkan puasa. Lagi tu. Haram lagi pula kalau keluar membatalkan puasa. Macam tu. Faham ke tak Diki? Diki dengar gelak je dia lah. Senyum je. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan makruh orang puasa itu bersugi. Dan makruh orang puasa itu bersugi. Makruh puasa, makruh orang yang puasa itu bersugi. Bila tu? Kemudian, yakni selepas daripada gelincir matahari hingga masuk matahari. Kata makruh tu setelah gelincir matahari. Mana sebelum tu tak apa. Tapi kalau dia gosok gigi, terlambat gigi, patah. Ini makna dia gosok biasa lagu tu je lah. Sebab tadi lah. Dan jika puasa sunat sekalipun, maknanya makruh dia gosok gigi selepas daripada gelincir matahari. Masuk waktu zuhur lah. Tapi kata Imam Nawawi, Imam Nawawi sebut sekalipun gelincirlah matahari pun tak makruh gosok gigi. Lagi tu ada juga pendapat yang kata begitu. Jikalau sekalipun, jikalau ni ghayah lagi jikalau berubah bau mulutnya seorang sebab tidur atau makan dengan lupa atau makan yang keji sekalipun, makna makruh. Itu atas yang dimu'tamadkan oleh Syekh Ibn Hajar pada Tufah, dalam kitab Tufah dan lainnya Tufah, dan yang dimu'tamad Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, bahawasanya berubah bau mulut sebab tidur atau makan dengan lupa akan suatu yang keji, baunya suatu, kemudian daripada gelincir matahari, maka tiada makruh bersugi. Ini kata Syekh Ramli, Khatib Syarbini. Kata dia kalaulah dia makan dengan terlupa lah. Lepas daripada dia tidur qailulah tu, buka puyuk tengok ada petai jeruk. Petai rebus ni. Makan petai, makan kedua, teringat puasa. Jadi bau tentu bau petai kedua, tentu bau. Maka ketika tu tidak makruh dia gosok gigi. Ini atas pendapat Syekh Ramli dan juga Syekh Khatib Syarbini lah. Dan hikmah mana makruh orang yang puasa itu bersugi kemudian bergelincir matahari dia.
Dan hikmahnya yang demikian itu kata makruh orang puasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari itu kerana bau mulut, yakni berubah bau mulut itu terlebih harum pada di sisi Allah daripada bauan kasturi. Jadi ini kinayah daripada sangat banyak memberi pahala oleh Allah Ta'ala. Nah, hak kata terlebih wangi daripada bau kasturi ni, yakni kinayah daripada sangat banyak memberi pahala oleh Allah Ta'ala. Itu nah. Jangan kita ingat bau wangi sembuh kat kawan kita marah dia nah. Jadi maksud dia yakni kinayah daripada sangat banyak memberi pahala oleh Allah Ta'ala. Lagu tu. Maka makruh kita hilangkan dia akan bau tadi tu, bau kasturi tadi tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihil miski. La khulufu famis shaimi yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihil miski. Jadi sungguhnya berubah bau mulut orang yang puasa itu pada hari kiamat lebih harum pada Allah di sisi Allah daripada bauan kasturi. Ini kinayah daripada banyaknya pahala. Nah, orang yang puasa ni mulut bau, nah, badan pun berbau. Nah, kerana kita berpuasa, maka orang yang berpuasa ni banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Nah, tu habis. Tengok. Bermula di kehendak yang demikian itu kata harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Bermula dikehendaki dikehendak dengan demikian itu kata harum pada Allah di sisi Allah dari bau kasturi. Puji Allah Ta'ala atas nyonya orang yang puasa dan reda nyonya Allah dengan orang puasa pada Allah di sisi Allah, dan diberi balas pahalanya orang yang puasa pada hari kiamat. Ni nah. Itulah. Rugi nah kalau kita masih tak sedar lagi, duk tak puasa lagi. Nah, kita hak mengaji ni insya-Allah nah. Tapi mereka yang berada di luar sana segelintir sebilangan yang kecil yang tak mengaji tak apa, nah dia masuk satu grup plastik hitam nah. Ni musim PKP ni tahulah dia nak beli dari mana. Mungkin dia ada ni kot apa online lah, COD tu. COD plastik hitam nah, mungkin lah pula lah lagu tu nah. Dan menentukan makruh bersugi itu kemudian bergelincir matahari kerana bau mulut kemudian bergelincir matahari sebab puasa, dan yang dahulu bergelincir itu sebab makanan. Kalau sebelum gelincir matahari bau dah mulut dia, itu sebab dia gosok gigi pun malah. Kalau lepas tu maknanya bau mulut orang puasa. Maka tidak makruh bersugi kerana bukan bekas ibadah. Jadi hak bekas ibadahnya apa dia? Tadilah hak sebelum tadi tu. Apa dia hak selepas gelincir matahari itu kesan daripada dia berpuasa, maka nah dia berasa mulut dia tu berubah bau mulut. Jadi bau busuk kan. Jadi makruh kita menghilangkan bau mulut tersebut. Ada syahdan.
Sunat pada bulan Ramadan. Sunat pada bulan Ramadan. Apa dia? Sunat pada bulan Ramadan ia seorang melebihkan nafkah. Melebihkan nafkah dan belanja atas segala iyalnya, atas segala keluarganya dan ahlinya seorang. Bagi belanja lebih pada anak, pada isteri. Dan berbuat kebajikan kepada segala keluarganya seorang. Berbahagi makanan, bersedekah dan sebagainya lah. Dan yang sekampung dan berbanyak memberi sedekah pada bulan Ramadan. Bukan kata bulan Ramadan pun nak sedekah, bulan lain pun kena sedekah juga, tapi bulan Ramadan ni kita perbanyakkan. Dan menambahi memurah-murah hati, kerana riwayat Syaikhan adalah Nabi, Syaikhan Bukhari Muslim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih murah daripada segala manusia dengan kebajikan, dan adalah bertambah-tambah murahnya Nabi pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Dan sunat membanyakkan tilawah Quran, sunat banyakkan baca Quran pada bulan Ramadan. Kalau kita di pondok lah, kita dah ada kepulan tadarus. Di samping kita mengaji kitab mayan tarawih, bertadarus, tapi ada juga yang lari dah. Dia tengok ustaz bangun, dia pun cabut lagi juga. Bulan Ramadan ni Syamil dah ketua orang dah, tak ada orang lain dah. Dan sunat membanyakkan tilawah dan mudarasah, tadarus Quran, kerana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudarasah ia Nabi, tadarus ia Nabi serta Jibril pada tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan hingga habis bulan Ramadan. Habis. Dan sunat berbanyak iktikaf. Di bawah tu dia ada kaedah nah. Kalau dalam kitab Matlul Badrain, dia ada satu petua atau kaedah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitulah dalam kitab ni dia ada tulis petua ada, insya-Allah nanti kita akan bacalah, nak habis dah ni. Kemudian kita nak masuk pada menyatakan fidyah puasa yang wajib. Fidyah puasa yang wajib. Dan fidyah gitu. Fidyah ni so kira mudah je kira fidyah ni, bukan payah mana pun. Sama ada yang berganda ataupun yang tidak ada gandaan. Dia ada khilaf nak, ada setengah nama kata ganda-ganda, ada ulama kata tak ada ganda. Kedua-duanya ada cara untuk kiraan dia tu. Baik, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sunat berbanyak-banyak iktikaf di dalam masjid. Jadi pada sidang penonton yang dirahmati Allah yang nak mempelajari kitab Safinatun Najah, esok kita akan mulalah bacaan dia, kerana tadi dah khatam dah kitab mustalah hadis, termasuk baca kitab Matan Safinatun Najah. Biar dalam musim PKP ni kita habiskan dengan perkara yang manfaat. Biar boleh 6-7 buah kitab matan kita habis ni. Lah kali matan Zubat dah. Matan Zubat setahun, kena PKP setahun lah buah habis. Jadi wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.